Kita mulakan dengan kisah ini yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qaumul lil mursalin iz qala lahum akhuhum lutun alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wati'un wa ma asakum min ajrin in ajran rabbil alamin atatuna dzurruna min alamin wa tadruna ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum latakunanna min kharajin qala inni lakum minal qalin. Surah Azim, surah Asy'ar. Dalam ayat ini Allah menceritakan kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Kaum Nabi Lut mendusta para rasul. Bukan saja mendusta Nabi Lut, tapi mendusta semua para rasul. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada mereka, apakah kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku diutuskan pada kamu Rasul yang amanah. Hendaklah kamu bertakwa dan taatlah aku, kata Nabi Lut. Wa masakum alimin ajrin in ajlan rabbil alamin. Aku tidak minta upah dan upahku hanyalah daripada Allah, Tuhan kuasa alam semesta. Dan apakah kamu mendatangi lelaki daripada kamu datang lelaki dan kamu meninggalkan apa yang Allah ciptakan kepada kamu daripada istri kamu, bahkan kamulah kaum yang melampaui. Dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, sekiranya kamu tidak berhenti wahai Nuh, pasti kamu akan dihalau keluar daripada kampung ini. Ini kisah Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut, maksudnya Nabi Lut bersama dengan kaumnya yang hidup di kawasan Jordan sekarang, di kawasan Laut Mati. Bandarnya bernama Sodom dan Gomorrah, dua kota yang besar di tepi tasik. Sekarang ada Laut Mati, sebelum itu tidak ada. Mereka dimusnahkan Allah sebab mereka telah melakukan amalan seolah-olah LGBT sekarang, lelaki mendatangi lelaki. Dan kita lihat hari ini tuan-tuan, inilah tempat berlaku peristiwa itu di kawasan Jordan, di Laut Mati. Inilah tempat Allah musnahkan kaum yang degil tadi. Allah utuskan Nabi Lut, tapi mereka mendustakan Nabi Lut AS. Bahkan mereka melakukan perbuatan yang tak pernah manusia lakukan, yaitu mereka kahwin jantan sama jantan. Dan Allah musnahkan dalam ayat seterusnya. Inilah di antara pemandangan hari ini arkeologi yang dijalankan oleh mereka untuk melihat apakah bentuk rupa bumi yang berada di sini. Sungguh ganjil, sebab laut ini sangat rendah di bawah daripada paras laut biasa. Laut ini berada di bawah laut biasa. Laut biasa dia berada 400 meter di bawah paras laut. Dan dalam Laut Mati ini 400 meter lagi. Maksudnya dasar Laut Mati ini berada 800 meter di bawah paras laut, tepat yang paling rendah di atas muka bumi. Dan inilah pemandangan satu masa dulu, barangkali dilukis untuk menggambarkan kaum yang sangat mewah dengan pertanian, hasil, pelabuhan dan sebagainya. Tetapi apabila Allah mengutus Nabi Lut, mereka telah mendurhaka pada Nabi Lut, dan nasib mereka sama saja seluruh kaum yang mendusta pada para rasul yang diutuskan. Allah menceritakan selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a rasuluna lutan sabihim wa dhabihim zar'a wa qala hadza min nasib. Dan tatkala datang rasul kami kepada Lut, para malaikat datang pada Nabi Lut, sabihim wa dhabihim zar'a, dan perasaan Nabi Lut terasa tertekan disebabkan yang datang itu 3 pemuda yang sangat handsome. Sebenarnya dah malaikat yang datang untuk memusnahkan kaum Nabi Lut. Wa qala hadza yawmun asib, kata Nabi Lut, hari ini hari yang sangat sukar bagi dia. Sebab apabila ada lelaki yang cantik, handsome, kaumnya akan datang dan akan menggodanya. Dan sekarang malaikat dia datang, dan Nabi Lut tidak mengetahui itulah para malaikat. Dan dia mengatakan inilah hari yang sangat-sangat bahaya, sebab kaumnya akan mendatangi pemuda yang cantik tadi. Wajahu kamu yaruna ilahi min qablu kanu ya'mal sayyat. Maka segera kaumnya yang melaksanakan LGBT ini datang dengan laju bila mendengar berita bahawa di rumah Nabi Lut ada 3 pemuda
pemuda ini sangat cantik, luar biasa. Mereka segera untuk mendapatkan. Dan kata Allah dalam ayat ini bahawa mereka sebelum ini melakukan perbuatan as-sayyat, perbuatan yang buruk. Qala ya qaumi, dan berkata Nabi Lut, ya qaumi haula banti hun atrakum fatullah. Wahai kaumku, kalaulah kamu inginkan, ambillah anakku ini, anak-anak putriku. Nabi Lut ada putri-putri, dan janganlah apa-apakan kepada tetamuku. Ambillah anakku dan kawinlah dia, dan itulah lebih baik pada kamu. Fattaqullah, bertakwalah Allah. Wala ta'uzuni bidhafi, jangan kamu hina aku tentang tetamu yang datang padaku. Ala yasawikum rajulun rasyid, apakah tidak ada daripada kamu lelaki yang baik sifatnya, yang berakal? Qalu, kaum Nabi Lut menjawab, qalu laqad alimta ma lana, tahu apa yang kami tahu, kami hendakkan, tidak kami kendaki anak di kau, wahai Lut. Tetapi sesungguhnya kami datang, kau apa yang kami datang ialah untuk mendapatkan pemuda yang terdapat dalam rumah kamu. Qala law ana li bikum quwwatan aw awi ila rukunin syadid. Dan Nabi Lut mengatakan, sekiranya aku ada kekuatan, aku ada kuasa, aku akan jaga dan akan bawa tetamuku tempat yang selamat. Inilah keadaan yang sangat penting. Malaikat yang datang pada Lut, Nabi Lut AS, kaumnya juga ingin melakukan perkara sama yang dilakukan sebelumnya, lelaki menghendaki lelaki. Tuan-tuan yang seperti inilah pemandangan laut mati hari ini. Lautnya biru, dan laut mati ini kalau kita boleh berenang dengan mudah, dan kita boleh terapung di atas laut ini. Sebab laut ini sangat-sangat masin. Bila sangat masin, ketepatannya tinggi, dan kita mungkin terapung di atas air di sini. Ini ialah tempat berlaku peristiwa yang menakutkan tadi, peristiwa di antara Nabi Lut dengan kaumnya. Di sini juga berlaku peperangan selepas masa yang akhir. Ketika zaman Rasulullah, di sini tempat juga berlaku peperangan di antara Rom dengan Parsi. Allah mengisahkan dalam surah Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, wal batirum fi anal ardi wa hum min ba'dihim saglibun. Alif lam mim, Rom telah dikalahkan pada bumi yang paling rendah. Subhanallah. Inilah mukjizat yang abadi. Di sinilah tempat peperangan di antara Rom dengan Parsi, dan Allah sebut berlaku tempat yang paling rendah bumi. Dia berada 800 meter di bawah paras laut. Ini tempat yang paling rendah di atas bumi kita, the lowest point on the earth. Dan Allah sebut dalam ayat ini tempat berlakunya peristiwa peperangan antara Parsi dengan Rom ialah tempat yang paling rendah. Walaupun diterjemahkan kadang-kadang tempat paling dekat, tidak tepat, tetapi yang sebenarnya tempat yang paling rendah. Selepas mereka kalah, mereka akan menang. Allah mengatakan kaum Rom, Raja Rom akan menang selepas mereka kalah. Fi bid'in sinin, selepas beberapa tahun. Dan cerita inilah kisah peperangan ketika zaman Rasulullah di antara Raja Rom dan Raja Parsi. Apa yang saya sebutkan di sini ialah tempat yang berlakunya peperangan ini, ialah kawasan laut mati, tempat berlakunya pada masa yang lampau, tempat yang Allah musnahkan kaum yang degil tersebut. Ketika peperangan Rom dan Parsi ini, yang sebelah kiri ialah Raja Rom, namanya Hercules. Yang sebelah kanan ialah Raja Parsi yang perkasa. Mula-mula sekali Parsi mengalahkan Rom, kemudian Rom mengalahkan Parsi. Dan ayat tadi menceritakan dengan jelas, dengan panjang lebar tentang peristiwa peperangan antara Rom Parsi. Sekarang kita lihat, ini kita panggil Bahrul Mayit ataupun laut mati sekarang, sebab airnya sangat masin seperti tadi, dan dia sangat rendah. Ini gambar daripada langit. Ini kalau kita ambil gambar slide, inilah pemandangan sekarang. Dan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis duduk di sebelah sana. Di sini ialah laut mati yang banyak peristiwa dikaitkan dengan para anbiya. Inilah pemandangan laut yang sudah musnah ini. Di sinilah asalnya satu tamadun yang besar yang kaum Nabi Lut diutuskan kepada kaum yang tinggal di dua kota yang besar di sini. Kota ini sudah tidak ada lagi. Kota Sodom dan kota Gomorrah. Itu sebab apabila ada perbuatan lelaki dengan lelaki, kita panggil sodomi, mengambil bandar sini, Sodom.
Dan inilah kawasan yang masih misteri. Di bawah tasik ini masih ada, dilihat daripada slide, ada objek-objek yang belum dikenal pasti. Apakah ini kota yang Allah tenggelamkan? Sebab Allah terbalikkan bumi ini. Yang atas di bawah ke bawahkan, yang bawah di ataskan. Dan inilah bentuk laut mati yang ada sekarang. Kawan-kawan kita dari Petronas, mereka juga melawat kawasan ini. Mereka dapati di sini ada fosil. Fosil ini maksudnya, fosil ini ialah kulit-kulit siput yang kecil. Asalnya dia berada di dasar bumi, tetapi di laut mati ini dia berada di atas. Maksudnya yang sepatutnya duduk di atas sekarang duduk di bawah, yang bawah di atas. Sebagaimana yang Allah sebut, yang atas Allah balikkan ke bawah ke atas. Dan itulah kesan-kesan ekologi yang ada hari ini untuk kita ambil iktibar. Allah menceritakan bagaimanakah kaum ini musnah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma jaa amruna janna 'alaiha sabaha wa antalihim wa antalna 'alaiha hijatan min sijim mandud musamatan inda rabbika wa ma hiya bizalimin biba'id. Dan apabila datang urusan Allah, apabila datang urusan kami, kata Allah, kami balikkan yang atas ke bawah. Bumi ini Allah balikkan atas ke bawah, subhanallah. Dan kami hujankan mereka dengan hijaratan min sijil mandud. Kami lontarkan mereka dengan batu, tanah seperti batu yang berterusan, dihantar dengan berterusan sehingga kaum ini hancur seluruhnya. Inilah bala apabila mereka telah melanggar ataupun menentang Rasul, dan dalam konteks ini mereka menentang Nabi Lut AS. Kita lihat, inilah bumi yang ada sekitar Nabi Lut. Kita tidak faham apakah bentuk ini. Bagi seorang geologi, dia tengok menggeletar jiwa dia. Menggeletar bagaimanakah bumi yang asalnya stratanya straight, total straight, sekarang berlipat. Boleh bayangkan bagaimanakah peristiwa yang Allah sebut, yang atas dibalikkan, stratanya terbalik. Tengok tuan-tuan, seolah kita dah balik kan, kita ambil, kita balik, lipat, seolah terlipat di situ. Ahli geologi dapat merasakan, dapat melihat peristiwa ini satu peristiwa yang besar berlaku. Tanah berlipat. Di sini banyak fosil, maksudnya yang fosil ini asalnya di bawah, sekarang sudah di atas. Yang mukjizat Al-Quran untuk bagi mereka yang mengkajinya, cukup menakutkan. Dan kita lihat terdapat banyak tanah keras seperti ini. Di sini terdapat tanah-tanah keras yang banyak. Apakah ini yang Allah sebut sijil min, yang tadi yang Allah sebutkan tadi, daripada hijaratan min sijil mandud? Apakah ini ialah batu daripada tanah? Menunjukkan tanah sudah menjadi batu yang barangkali dikenakan kepanasan api yang sangat tinggi dan dihujankan ke atas kaum ini berterusan sehingga mereka hapus seluruhnya, selain dibalikkan bumi tersebut. Dan sekarang ditemui bentuk tanah seperti ini banyak di kawasan tersebut, tetapi tidak kita pasti apakah ini yang dimasukkan ataupun dia adalah tanah biasa. Wallahu a'lam. Ini sangat banyak ditemui, dan yang menakutkan ialah batu granit terbakar. Ini kesan-kesan yang kita dah lihat sekarang. Batu granit tak terbakar, tuan-tuan. Batu granit tak terbakar, tetapi terbakar di sini. Apakah ini terkena dengan hijratan min sijil mandud yang Allah sebutkan tadi atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi inilah sebahagian kajian yang mereka laku di tapak kajian yang untuk kita ambil iktibar. Sekiranya ada kaum lain yang juga menentang Rasulullah, maka demikianlah akibatnya. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Hijr, "Fa'azatamus sahitul musyrikin fajana 'alaiha sabaha wa amtarnahum hijatan min sijil." Sama saja. Dan kami ketika musyrikin, ketika pagi-pagi tempikan yang sangat kuat, fa'azatamus sahih ni satu suara yang sangat kuat. Dahlah suara kuat, masuk lagi dengan batu yang dihujan ke atas kaum mereka. Kemudian dibalik pula tanah tersebut. Ini dapat ketiga-tiga ini sebagai azab yang tidak ada tandingannya. Dan kami jadikan yang atas ke bawah, yang atas dijadikan ke bawah, dan kami hujankan mereka dengan batu daripada tanah yang berterusan. Dan inilah
Sekarang ahli geologi yang bukan Islam, mereka juga melapat lihat kawasan ini kawasannya ganjil. Mereka buat teori, berbagai teori. Mereka tidak percaya kepada apa yang disebut Al-Quran, tetapi mereka cuba menerangkan bahawa gempa bumi berlaku pecahan gunung dan sebagainya, tetapi tidak tepat, tuan-tuan. Mereka cuba menceritakan apakah yang sebenarnya daripada kesan yang ada, tetapi Allah menceritakan dalam banyak surah tadi bahawa di sinilah tempat yang Allah musnahkan kaum Nabi Lut AS. Dan Allah juga suruh kita ambil iktibar isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, walaupun mereka di bawah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, tapi mereka tidak beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Nuh. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata ta'amdan min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughna anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Surah An-Nazil. Dan buatlah satu peramaan, ingatlah satu peramaan tentang isteri, tentang kekafiran. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, kedua-duanya berada di bawah hamba kami yang soleh, tetapi mereka khianati kedua-dua rasul tersebut, dan mereka tidak dapat ditolong sedikit pun oleh kedua rasul tadi. Maka dikatakan mereka, masuklah mereka kamu ke dalam api neraka bersama-sama mereka yang masuk ke dalam api neraka. Isteri Nabi Lut tidak bersama dengan Nabi Lut. Bahkan dalam tafsir Qurtubi, sebelum disembelihkan kaum Nabi Lut, para malaikat yang dituai oleh Jibril datang bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, dan dia menceritakan bahawa kami akan datang musnahkan kaum Nabi Lut. Tetapi kata Nabi Ibrahim, di situ ada Lut. Bagaimanakah untuk musnahkan di situ? Sedangkan di situ ada Nabi Allah Lut. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Tetapi kata para malaikat, kami lebih tahu tentang siapakah yang berada di situ. Kami akan selamatkan Lut dan keluarganya, dan kecuali istrinya. Sebelum itu kata Nabi Ibrahim, apakah Allah akan musnahkan sekiranya ada 13 orang yang beriman? Kata Nabi Lut, kata para malaikat, sekiranya ada 13 orang yang beriman, Allah tidak akan musnahkan kaum tersebut. Sebab Nabi Ibrahim bilang dalam keluarga Nabi Lut ini ada 13 orang. Rupa-rupanya tak cukup 13, sebab istrinya tidak bersama Nabi Lut, dan Allah musnahkan. Dan diceritakan pada Ibrahim bahawa kami datang untuk musnahkan kaum Nabi Lut, dan Nabi Ibrahim berdoa supaya tidak dilakukan demikian. Tetapi kami lebih tahu, jangan kamu hindar wahai Ibrahim, kata malaikat, urusan Allah telah sampai kepada kami. Urusan Allah telah sampai. Tapi mereka tidak kembali kepada kebenaran, dan sekarang berhak untuk mendapat azab Allah yang sangat pedih. Ini tuan-tuan pelawat, kalau mati ada satu batu di sini, ada mitos. Orang Yahudi percaya inilah patung Nabi Lut, isteri Nabi Lut. Sebenarnya tidak benar. Inilah mereka katakan patung isteri Nabi Lut yang Allah tukar yang menjadi batu, sehingga ada tanda itu adalah isteri Nabi Lut. Sebenarnya ini adalah tidak ada, ini adalah Israel. Dan tanda ini ditulis oleh orang Israel yang mereka juga percaya kepada Nabi Lut yang sama. Kita dengan orang Yahudi, kita berkongsi sejarah Rasul yang banyak. Tuan-tuan, di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah berpesan. Rasulullah berkata, la taghlu ala haula mazabin illa an takunu bakin, wa illam takunu bakin fala taghlu alaihim la yusibuhum ma asabahum. Atau kama qala. Rasulullah mengatakan, jangan kamu masuk tempat yang Allah azab umat sebelum itu. Kalau ada tempat yang Allah azabkan, jangan masuk. Dia kata jangan masuk kecuali kamu masuk. Kalau kamu masuk dengan menangis. Maksudnya bukan bersuka-suka, masuk dengan sedih dan untuk ambil tibar. Sekiranya kita jika ada kaum yang lakukan, maka nasib mereka sama. Wa lam takunu bakin fala taqluhu alaihim la yusibuhum ma asabahum. Dan kamu tidak menangis. Kalau kamu masuk tak menangis, jangan masuk. Masuk kena menangis, supaya kamu tidak ditimpa oleh Allah apa yang ditimpa oleh kepada mereka. Tuan-tuan, inilah pesan Rasulullah yang barangkali hari ini kita tidak mengambil
iktibar yang banyak, sehingga kita lihat banyak pelancong yang datang ke sini dan bersukaria di sini. Inilah tempat sekarang garamnya banyak, tuan garam itu. Laut ini sangat masin dan dikatakan tanahnya boleh buat perubatan. Tetapi ingat Rasulullah pesan tadi, jangan masuk kecuali menangis. Jangan duduk bersukaria, berketawa hilau di sini, tidak boleh. Masuk menangis. Kalau tak boleh menangis, jangan masuk. Dan hari ini kita lihat mereka bersukaria di sini. Katanya lumpurnya sangat-sangat mujarab untuk kesihatan. Dan mereka datang ke sini, mereka lumpur dan ada sebahagian mereka bawa balik ke Malaysia, jual lumpur ini. Dan inilah yang dilarang. Ada package membawa VIP. Ada seorang mutawif mengatakan, saya diperintahkan ataupun ditugaskan untuk membawa VIP ke laut mati, dan mereka ingin melihat kesannya dan untuk berubat di sini. Wanita juga demikian, katanya lumpur ini diletakkan muka sangat cantik. Wallahu a'lam, betul ke tidak? Dan dijual di Malaysia. Dan ingat Rasulullah pesan tadi, jangan masuk kecuali dengan menangis. Kalau tidak menangis, jangan masuk. Wala tarhu alaihim la yusibuhum ma asabahum. Dan pesan Rasulullah ini, apakah ini jelas melanggar apa yang dipesan oleh Rasulullah tadi? Dan kita lihat di sini kisah Nabi Lut bersama Nabi Ibrahim. Allah menceritakan Nabi Ibrahim dibakar, tetapi Allah telah selamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, hanya seorang saja yang beriman. Siapakah beriman? Anak saudaranya, nama Nabi Lut. Apabila dia selamat daripada pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrus, Allah menceritakan apakah berlaku seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut, dan beriman pada Nabi Ibrahim selepas dia dibakar hanyalah seorang, yaitu Nabi Lut, anak saudaranya. Adik Nabi Ibrahim nama Haran, dan Nabi Lut ini anak kepada Haran. Bermaksud Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika itu hanya seorang. Dan apakah berlaku? Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan kata Ibrahim, daku akan mengembara berhijrah untuk mencari keridhaan Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim, dan Allah itu dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam tafsir mengatakan, selepas dibakar, dalam peristiwa dibakar oleh Raja Namrus, Nabi Ibrahim telah mengembara bersama anak saudaranya berdua daripada Iraq, dan sekarang dipanggil Salin Urfa. Tuan-tuan yang pernah pergi Turki, di Salin Urfa itulah dikatakan Nabi Ibrahim dibakar. Dan selepas itu Nabi Ibrahim berjalan bersama dengan Nabi Lut menuju Haran. Kemudian sampai di Haran mereka berpisah. Ini peta mereka datang daripada Iraq. Nabi Ibrahim dilahirkan di Ur, kemudian mengembara ke Babil, kemudian kemari, kemudian sampai ke Haran. Disitulah kawasan Nabi Ibrahim dibakar. Mengikut sirah, selepas selamat, Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut mengembara ke Palestin. Tetapi Nabi Lut melencong ke arah lain, iaitu ke laut mati. Dan dua-duanya Rasul diutuskan kepada dua kaum. Ada dua Rasul yang diusulkan berdekatan. Nabi Ibrahim kepada kaum di sini, dan kepada kaum Nabi Lut kepada kawasan di kawasan Jordan. Selepas itu kisah ini berlaku. Apakah yang berlaku seterusnya? Inilah kubur Nabi Ibrahim. Tetapi kita tak boleh melawat kubur Nabi Ibrahim ini sebab dia berada di Israel sekarang, di kota Hebron. Inilah kubur Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh orang Yahudi, dimuliakan oleh orang Kristian, dimuliakan oleh orang Islam. Tetapi sekarang kita tidak dibenarkan melawat sebab dia berada dalam kawasan Yahudi. Dan di manakah Nabi Ibrahim dibakar? Mengikut sirah dan juga sejarah moden hari ini, mereka mengatakan Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabi Lut ataupun oleh Raja Namrus di bandar San Liufa. Barangkali tuan-tuan melihat, disitulah tempat berlaku peristiwa yang besar tadi. Dan di sini qulna, dan Allah mengatakan, wahai api, kunu bardan, jadilah kamu sejuk. Dan sekarang tempat dibakar ini menjadi tempat yang sejuk, penuh dengan ikan. Ini tempat dikatakan oleh ahli sejarah, di sinilah tempat dibakar Nabi Ibrahim AS. Tempat pernah dibakar oleh Nabi Ibrahim ini telah menjadi sejuk dan penuh dengan ikan. Tuan-tuan sekalian telah melihat, melawatlah
ke tempat ini dan lihat kesan-kesan peninggalan yang ada sejarah dengan Ibrahim di kawasan utara Turki, dan dia adalah sepadan dengan Syria. Kalau kita lihat situ kawasan yang bersepadan dengan Syria, di situ juga adalah punca ataupun sumber Sungai Tigris, Euphrates, Sungai Porat berada di situ. Dan di sini sekarang dibina satu empangan di Sungai Porat. Siapa yang bina? Presiden Erdogan. Dan menyebabkan Sungai Porat telah kering. Sebab dibina satu empangan yang sangat besar. Air itu tidak dialihkan dalam sungai asal tetapi dilencungkan ke Turki, menimbulkan kemarahan 3 buah negara, Syria, Iraq dan kawasan yang sedekatnya. Sebab Sungai Porat ini merupakan nadi kepada negara yang dilalui oleh sungai tersebut, tetapi disekat oleh Presiden Erdogan, dan Sungai Porat sudah semakin kering. Dan di sini tuan-tuan telah menjadi sejuk. Kunu bada wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu sejuk, jadilah kamu sejuk, kata Allah, dan jadilah selamat ke atas Ibrahim. Dan sekarang tempat itu telah menjadi tempat yang sejuk. Ikan yang banyak, tapi tidak boleh diambil ikan di sini. Dan kata ahli sejarah, di sinilah 2 tiang inilah tempat yang dicampak Nabi Ibrahim. Ini menjerit. Oleh sebab api sangat marak di depan ini, ditarik daripada tiang ini dan dicampakkan Nabi Ibrahim dalam api, dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim sebagai mukjizat yang agung yang menjadi satu maju tanda dalam mukjizat yang Allah tunjukkan ayat-ayatnya kepada para anbiya. Dan tiang ini dibina ketika zaman kerajaan Rom katanya, untuk mengambil sempena sejarah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan yang pernah melawat, silalah. Kalaulah benar sejarah ini, maka di sinilah tempat yang sangat bersejarah. Tidak jauh daripada ini ada gua Nabi Ibrahim, dan mengikut kisahnya Nabi Ibrahim dilahirkan dalam gua. Sebab Namrud ingin membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan, maka mak Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim ataupun lebih, dan dia keluar, dia tengok hamba ataupun kaumnya menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, dan dia sangka adalah Tuhan yang Allah nyatakan dalam surah Al-An'am menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melihat orang menyembah berhala ataupun menyembah matahari, bulan dan bintang. Tak terasa mati. Begitulah nasib bagi kaum yang Allah berikan kemewahan. Allah berikan kemewahan, Allah berikan Rasul, utuskan Rasul. Dan sekiranya mereka menolak Rasul, seluruh umat berlaku dalam sunnatullah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzakara bihi fatahna alaihim abwaaba syai'in hatta idza farhu bima utu akhadnahum batatan wa idza hum mublisun faqata darul qawmil ladzina dzalamu walhamdulillahi bil alamin. Dalam surah Al-An'am. Dan apabila mereka lupa dengan apa yang kami beri perkataan mereka, kami bukakan pintu segala kemewahan. Hatta idza farhu, ketika mereka sangat gembira dengan nikmat Allah yang berlebihan, utu akhadnahum batatan wa idza hum mublisun, Allah datangkan bala secara tiba-tiba mereka hilang dan mereka putus asa di atas apa yang mereka lakukan, dan Allah putuskan kaum tersebut dan kaum itu dimusnahkan, dan demikianlah kaum yang zalim. Dan walhamdulillah bil alamin, segala pujian kepada Allah Tuhan segala alam. Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang dibawakan oleh yang dalam tafsir Bawawi menyatakan, apabila kamu melihat seorang yang mewah hidupnya tetapi dia melakukan maksiat, ketahuilah itu dipanggil istidraj. Istidraj ini Allah berikan kemewahan sebesar-besarnya, kemudian dia lakukan maksiat secara berterusan, dan Allah berikan azab, kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Ini dipanggil istidraj. Kemudian Rasulullah baca ayat tadi, falamma nasu ma dzakara bihi fatahna alaihim abwaaba syai'. Dan apabila Allah berikan kemewahan, mereka melakukan maksiat, dan Allah musnahkan mereka, dan hilanglah kaum tersebut daripada muka bumi, maka putuslah zuriat mereka. Itulah yang berlaku kepada kaum terdahulu. Mari kita lihat satu lagi peristiwa tuan, yang hampir sama kepada kaum yang datang selepas Nabi Isa AS. Selepas Nabi Isa diutuskan pada Bani Israel, maka satu kaum yang duduk di Telik namanya Pompei, kalau tuan baca berita ini, di sini juga satu kaum yang melakukan perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mereka kahwin jantan dengan jantan. Dan ketika mereka melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba Allah letupkan gunung berapi di sebelahnya dan menimbuskan mereka seluruhnya habis dalam masa yang singkat.
dan sejarah mereka telah hilang. Inilah bandar yang mereka duduk, cukup mewah, dan mereka melakukan maksiat yang berbagai-bagai selepas Allah mengutuskan Nabi SAW. Dan di tepi bandar ini ada gunung berapi. Ini lukisan. Tiba-tiba ketika mereka lakukan maksiat yang melampau, gunung berapi ini meletus dan menimbuskan mereka. 2000 tahun mereka tertimbus di bawah lava gunung berapi. Dalam beberapa tahun lepas, kajian di pusat arkeologi digali semula tapak ini, cukup menyentuh hati. Kita temui manusia yang sedang melakukan perbuatan yang terkutuk. Allah timbuskan dengan lava, dan mereka masih kita dapat lihat rupa mereka. Inilah bandar sekarang telah digali semula. Cuba lihat bagaimanakah kesan bandar selepas 2000 tahun mereka gali. Mereka temui kota yang sangat indah, sebahagiannya masih intak. Di sinilah satu kaum yang Allah berikan kemewahan yang berbagai. Mereka melakukan kezaliman berbagai zalim, lebih lagi mereka melakukan LGBT. Dan Allah musnahkan dengan gunung berapi, dan gunung berapi itu masih ada di sebelah itu. Ini gambar selepas ditemui bandar ini. Dan ini tempat yang meletus dulu. Meletusnya sangat besar sehinggalah menimbuskan sebuah bandar, sehingga orang tidak sedar di situ ada bandar. Semuanya diliputi oleh lava yang sangat tebal. Sekarang mereka gali. Inilah gambaran lukisan untuk menggambarkan apakah yang berlaku ketika zaman Pompei, yang hampir sama peristiwa yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Ini dia. Ditemui orang mati secara tiba-tiba. Di dalam ini ada orang, tetapi dia ditutupi oleh lava gunung berapi. Jadi dia kekal di situ 2000 tahun. Tetapi tidak dipecahkan. Kalau dipecahkan, simin ini dia akan keluar badan orang itu yang masih ada dalam kotak ini, ada dalam yang ditibus oleh lava ini. Dan cuba lihat bagaimana keterkejut mereka. Mereka mati tiba-tiba. Dan gambar ini menggambarkan mereka lakukan berbagai maksiat dalam kelab mereka. Dan Allah matikan mereka tiba-tiba untuk kita tiba. Mereka melakukan apa benda yang berlaku ini, jangan tengok dalam tuan-tuan. Dalam keadaan mereka tak sedar mereka mati. Mati secara tiba-tiba. Dan di bawah ini masih ada lagi rangka yang tidak diusik untuk mengambil iktibar. Sekarang dia menjadi pusat pelancongan yang sangat terkenal dan dipertontonkan untuk manusia moden hari ini. Dan tuan-tuan, kalau kita ketuk sikit, kita keluar tulang. Ini untuk kita ambil iktibar, sama-sama tembak. Dan inilah ada yang mati di atas tangga tak sempat lari dah. Ada yang kanak-kanak yang sedang turun tangga mati ketika itu. Tiba-tiba tak sempat nak fikir dah. Mati tiba-tiba. Allah kekalkan. Dan kita dapat lihat bagaimanakah suasana mereka yang gawat. Sekarang rangka mereka dikumpulkan dalam berbagai-bagai bentuk, tetapi kebanyakannya mereka melakukan amalan kaum Nabi Lut. Dan mereka dipisahkan sekarang. Diletakkan kematian dalam keadaan yang tidak bersedia. Mereka tidak bersedia untuk mati. Termasuklah haiwan juga menerima nasib yang sama. Haiwan juga mati tiba-tiba. Anjing mati dalam keadaan yang demikian yang sama. Dan sekarang dipertontonkan untuk pelancong, dan di antara dinasti pelancong yang terkenal di Italia. Dan tempat dapur mereka masih kita dapat saksikan sekarang. Bila digali, kita dapat lihat cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang miskin seperti ini. Ada golongan bangsawan, ada golongan tentera yang di tempat yang mewah. Ini ialah kaum Marhain yang menjadi hamba barangkali, yang menjadi tukang bina ataupun tukang bersih bandar. Barangkali inilah kedudukan mereka. Dan alat mereka masih dapat disaksikan sampai hari ini. Di dinding-dinding mereka dilukis dengan suasana ketika itu, menggambarkan kehidupan satu masa dulu. Dan mereka hidup penuh dengan kemewahan, lawa, bersuka-suka, hidup dalam kelab dan berbagai-bagai bentuk yang mereka lakukan penentangan kepada Allah SWT. Dan mereka juga ada stadium. Inilah digali, ditemui stadium yang besar. Di sini mereka berpesta. Dan adalah satu kaum yang Allah berikan kemewahan, tetapi Allah musnahkan. Tidak ada sedikit pun keturunan yang tertinggal. Dan Allah musnahkan satu kota yang besar ini.